Lepas habis dalam ibadah tu, sekarang ni kita masuk pula bagaimana nak memahami nas-nas yang melibatkan hal ehwal yang pelbagai pula, ya. Contohnya yang seterusnya, nak fahami sunnah ni tuan-tuan, kita kena fahami apa nama tu, adanya nas-nas yang terhad kepada zaman Nabi, dan kita kena ikut dia punya illah. Ini payah sikit tuan-tuan. Dia biasanya yang melibatkan muamalat, yang melibatkan politics, yang melibatkan jual beli, yang melibatkan macam itulah, ya. Sebagai contoh, Nabi kata, man ahya ardan mayitah fahiya lahu. Hadis sahih. Siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, yang kontang, tanah tu jadi milik dia. Bagus tak hadis ni? Tuan-tuan amalkan. Okey, ada tanah kosong kat Kelang yang belum diusahakan. Tuan besok tuan pergi bawa cangkul, bawa traktor, tuan bawa rumah situ jadi milik tuan-tuan terus. Oi, sesat tuan-tuan, faham hadis macam itu. Ini sunnah-sunnah yang tuan-tuan kena rujuk kepada pakar, expert. Tak diwajibkan semua kita jadi expert, sebab Allah dan Rasulnya tahu kita lemah. Sebab itulah Allah kata, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu, kalau kamu tak berapa nak faham. So itu adalah sunnah dalam memahami sunnah, merujuk kepada orang yang tahu. So hadis itu hanya terpakai, disebutkan oleh ulama hadis bila disebutkan oleh ketua negara. Kalau Datuk Seri Najib kata, besok tuan-tuan boleh buat begitu. Kalau dia kata, boleh buat tuan-tuan, ya, sebab dia ketua negara, eksekutif. Tapi kalau dia tak kata, ustaz yang kata, jangan, ajaran sesat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil contohnya, iaitulah Nabi SAW kata, al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Bila kamu nak timbang dan sukat, kamu kena ikut timbangan sukat ahli Mekah dan Madinah. Hari ni kita pakai kilogram, kita tak pakai timbangan ahli Mekah dan Madinah. Contoh, mereka menggunakan zira, depa, hasta. Mereka menggunakan sa'. Satu sa' sama dengan 3 kilogram. Kita guna kilogram, kita guna gram, kita guna kati. Adakah kita bercanggah dengan sunnah? Tidak. Manhaj wasati memahami sunnah dalam bab muamalat, dia anjal, dia tengok kepada inti. Sebab apa Nabi suruh ikut kiraan, timbangan dan sukatan ahli Mekah dan Madinah? Sebab itulah yang paling kurang orang bercanggah pendapat, itulah yang paling recognize di kalangan masyarakat awam. So apa saja timbangan yang paling boleh dikenali, dipahami, tak ada gharar, itulah yang paling bagus, tuan-tuan. Begitulah juga dalam bab politik. Dalam bab politik, yang pertama, politik dari sudut organisasi, bukan politik kepartian. Yang pertamanya organisasi. Nabi pernah kata, Nabi katalah hadis yang sahih, u'tul ajira ajrahu qabla an yajifa uruqah, ya, iaitulah Nabi kata, berikanlah gaji kepada orang yang kerja di bawah kamu sebelum kering peluh mereka. Itu dia. Kalau tuan-tuan pegang hadis ni secara literal teks dia tuan-tuan, susah kita. Ramai orang tak ada gaji sebab kerja dalam aircon. Ni orang-orang bank kerja dekat aircon, tak ada peluh. Dan sebulan kerja tak peluh-peluh, kosong, tak ada gaji. Dan gaji kena bayar per day. Payah tuan-tuan. Nampak tak? Jangan salah faham. Hadis ini hanyalah nak kena faham, nak beritahu bahawa kita kena baca dengan hadis yang lain, yang mana Nabi SAW telah menyatakan 3 kumpulan yang mana ana khasmum yaumil qiyamah, yang hadis qudsi yang Allah kata akan jadi musuh aku di hari kiamat. Antaranya adalah orang yang menggajikan seseorang, tapi lepas habis orang tu sunaikan kerja dia, tak bagi gaji orang tu. Ini adalah orang yang akan bermusuh dengan Allah di akhirat kelak. So ini bermakna Nabi sebut tentang bagi gaji itu just nak beritahu kena pekanya majikan,
pemimpin dalam sesuatu organisasi, bila dah janji kena tunaikan janji dia, bila kerja siap dia kena naklah beri. Tak apa nak buat bulanan, tak apa nak buat mingguan pun boleh, nak buat per day pun boleh, open, terbuka. Itu cara faham hadis dalam bab politik yang pertama. Bab politik juga antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahawa kalau kamu ada kalau kamu nampak ada nak berikan nasihat kepada pemimpin kamu, ya, hendaklah kamu ambil dua tangannya, maka hendaklah kamu nasihatkan dia, ya. Ini juga adalah adab, dan dia boleh berubah mengikut sistem politik yang seseorang itu gunakan. Kita gunakan sistem demokrasi. Demokrasi boleh berhak menyuarakan komentar secara terbuka dan berhak juga untuk buat secara tertutup. Maka itu adalah cara memahami sunnah. Dua-dua masih dalam sunnah, ya.